Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, berkaitan dengan pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu yang bakal diadakan tidak lama lagi, yaitu pada 11 Mei depan. Pada 11 Mei, akhirnya Sanusi, Menteri Besar Kedah, membuat satu pandangan ataupun komen berkaitan apa yang berlaku di dalam PH ataupun kerajaan hari ini. Kerana di dalam komen Sanusi yang menyebut MCA dan PH mengenai hubungan antara MCA dan PH menjelang pilihan raya kecil KKB. Kita juga tahu MCA sudah membuat keputusan tidak mahu berkempen untuk DAP. Namun kepimpinan tertinggi UMNO Zahid Hamidi dan Tokmat sudah membuat kenyataan bahawa siapapun calon daripada kerajaan perpaduan pada pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu ini perlu dibantu dan disokong oleh gabungan parti di dalam kerajaan. Nah, bercakap tentang kenyataan Sanusi, Fahmi bidas Sanusi, isu PN mahu pecah MCA PH bertarikh 23 April. Juru cakap kerajaan membidas Ketua Pengarah Pilihan Raya PN susulan komen mengenai hubungan antara MCA dan PH menjelang PRK Kuala Kubu Baharu. Fahmi Fazil mengulas kenyataan Sanusi Nur yang berkata PN akan pecahkan lagi keretakan dalam hubungan antara MCA dengan PH. Dia sembang banyak, tapi siap tak banyak, kata Fahmi. Nah, saudara-saudara, Sanusi kena dengarkan ini. Sanusi kena dengar apa yang dikatakan oleh Fahmi. Dia sembang banyak, tapi siap tak banyak, kata Fahmi. Mungkin kita dapat lihat pada awalnya Sanusi mahu malukan PH, tetapi Fahmi pula bertindak malukan Sanusi. Itu adalah kenyataan Fahmi pada sidang media selepas upacara menandatangani memorandum persefahaman antara Finas dan Perkeso di sebuah hotel di Ibu Negara. Daripada sibuk tentang negeri lain, lebih baik sibukkan diri dia untuk siapkan pelbagai projek yang telah diumumkan di Kedah. Sanusi yang juga Menteri Besar Kedah berpandangan keputusan MCA untuk tidak terlibat dalam kempen PRK Kuala Kubu Baharu akan memberi kelebihan kepada PN. DAP dijangka akan mempertahankan kerusi DUN itu yang kosong susulan kematian penyandangnya Lee Ki Hiong. MCA mengumumkan tidak akan terlibat dalam kempen itu sekiranya calon bukan daripada BN. Menjelaskan pendirian tersebut, Presiden Wika Siong berkata ahli MCA terguris dengan penghinaan pemimpin DAP. SPR menetapkan hari mengundi jatuh pada 11 Mei dengan 27 April sebagai hari penamaan calon. Persoalannya di sini apa yang berlaku di dalam kerajaan perpaduan di antara PH dan juga MCA. Jadi kita tidak tahu adakah ini bermula daripada Barisan Nasional sendiri, bermula daripada parti komponen PH yaitu DAP, ataupun mungkin ada isu-isu lain yang terlibat. Nah, saudara-saudara, apapun kesan yang berlaku kepada mana-mana parti di dalam kerajaan, kita harap yang terbaik untuk kerajaan perpaduan. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, masih lagi banyak yang bercakap tentang titah addendum. Pengakuan yang kita dengar yang terawal adalah daripada pihak Najib Razak berkaitan dengan titah addendum tahanan rumah untuk bekas Perdana Menteri, di mana bila kita bercakap tentang titah addendum, kita akan
mindset kita akan terus berpikir Najib Razak akan meneruskan baki hukuman penjara di rumah, yaitu beliau menjadi tahanan di rumah. Bahkan saksi utama ataupun saksi yang menjadi yang tampil, yaitu timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden UMNO sendiri, Ahmad Zahid Hamidi. Akhirnya apa perkembangan terkini? Sedangkan sebelum ini kita sudah mendengar Perdana Menteri Anwar Ibrahim PMX sudah membuat kenyataan bahwa keputusan titah edendum mesti diputus dalam mesyuarat lembaga pengampunan, kata Perdana Menteri. Mungkin banyak yang telah membuat spekulasi, banyak yang mungkin mengecam apa tindakan Anwar Ibrahim. Namun saudara-saudara, di sini pendirian saya sebagai rakyat Malaysia, saya tetap bersama-sama yang di Pertuan Agong, titah yang di Pertuan Agong. Walaupun saya menghormati Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, menghormati keputusan mahkamah, dan menghormati mana-mana pihak yang cuba untuk backup Najib. Namun, kita perlu mengikut apa yang paling tinggi. Makna kata, apa-apa keputusan ataupun titah baginda yang di Pertuan Agong, saya tetap bersama-sama keputusan yang di Pertuan Agong. Kita mendengar kenyataan daripada Anwar Ibrahim sebelum ini berkaitan dengan keputusan titah edendum mesti diputus dalam mesyuarat lembaga pengampunan, kata PM. Nak kata titah ini sah atau tidak, saya tetap bersama-sama dengan yang di Pertuan Agong. Bahkan di dalam perkongsian artikel yang lain, anak kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak, yaitu Yana ataupun Nur Yana Najwa, juga membuat kenyataan bahwa kenyataan PMX itu bukti titah edendum wujud. Kenapa disorot soal Nur Yana Najwa, yaitu anak kepada Najib Razak. Nah, berkaitan dengan artikel ini, apapun juga kenyataan anak bekas Perdana Menteri Najib Razak ini, di mana beliau berkata kenyataan PM Anwar Ibrahim membuktikan wujudnya titah edendum yang di Pertuan Agong ke-16 berkaitan tahanan di rumah kepada bekas PM Datuk Seri Najib Razak. Anak Najib Nur Yana Najwa mendakwa tidak sewajarnya titah tambahan tersebut disorotkan daripada pengetahuan sama ada kepada bapanya maupun peguam yang mewakili bekas PM itu. Apapun juga kenyataan anak Najib K, keluarga Najib K, saya tetap bersama-sama dengan yang di Pertuan Agong. Bahkan, Muhyiddin Yassin juga sudah membuat kenyataan berkaitan dengan titah edendum. Bahkan, Muhyiddin Yassin telah membuat perkara ataupun satu kenyataan yang tidak sopan, yaitu berkata, kalau PMX tidak tahu berkaitan dengan titah edendum, PMX adalah Perdana Menteri yang bodoh menurut Muhyiddin. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Fahmi Fadzil pula berkata kepada Muhyiddin Yassin, jangan banyak cakap, bawa menantu balik dulu. Nah, saudara-saudara, kita berbalik kepada titah edendum. Walaupun Anwar Ibrahim sudah berkata, keputusan titah edendum mesti diputus dalam mesyuarat lembaga pengampunan, saya tetap bersama-sama dengan keputusan yang di Pertuan Agong. Nah, saudara-saudara, tonton apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, sebelum kita kepada isu yang seterusnya, persoalan yang utama di dalam isu ini, bagi saya, kalau UMNO melihat Anwar Ibrahim tidak membantu UMNO untuk membebaskan Najib, adakah di sini bermulanya keretakan di antara UMNO dan Pakatan Harapan? Nah, ini menjadi persoalannya. Adakah ini akan membawa kepada satu kesan yang mengejutkan kepada kerajaan pada masa akan datang?
Nah, saudara-saudara, Anda boleh komen di bawah berkaitan dengan isu ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.